بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi Jumaat yang diberkati Allah Subhanahu wa taala ini, di pagi hari Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari ini, dapat kita bersama-sama dalam program Mau'izah secara atas talian. Pertamanya bagi pihak bahagian Al Islam mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penonton yang bersama dengan kami pada pagi ini. Mudah-mudahan diberi rahmat, keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga bagi pihak warga kerja bahagian Al Islam dan kru-kru penerbitan program Mau'izah pada pagi ini, tidak terlewat untuk kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal a'idin wal faizin. Selamat hari raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua para penonton yang bersama dengan kita pada pagi ini. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang bersama dengan pagi ini, kita mohon untuk sharekan kita punya link pada pagi ini, supaya apa? Supaya ilmu ini dapat disebarkan dengan lebih luas, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah bagi slot siri kita pada kali ini, kita akan membicarakan berkenaan dengan muhasabah Syawal. Muhasabah Syawal. Kadang orang tertanya-tanya juga, tuan-tuan, puan-puan, kenapa dah tengah-tengah Syawal baru nak cerita bab Syawal? Patutnya cerita awal sebelum sambut Syawal lagi tu, baru kita dah cerita. Sebenarnya, tuan-tuan, bila kita sebut berkenaan dengan muhasabah ini, mestilah kita telah pun melaluinya. Kita telah melaluinya dan sekarang tiba masanya untuk kita muhasabah. Sebab itu duduk di tengah-tengah. Kita muhasabah apa yang telah berlaku pada permulaan Syawal yang lepas, dan kita cuba perbetulkan semula sekiranya terdapat kelemahan yang perlu kita perbetulkan, yang perlu kita membuat penambahbaikan buat diri kita sebelum tamatnya Syawal ini. Sebab realitinya di Malaysia, di negara Asia ini, sambutan Syawalnya selama sebulan. Dia puasa sebulan, sambut Syawal pun begitu juga sebulan, tuan-tuan. Kemudian kita lihat kepada slide yang pertama, iaitu Aidilfitri. Syawal yang kita sambut ini, apakah yang dimaksudkan oleh Syawal itu? Kenapa kita menyambut bulan Syawal? Kenapa kita menyambut hari raya Aidilfitri? Kita melihat yang pertamanya, Aidilfitri adalah hari raya fitrah, merupakan hari raya yang disyariatkan untuk disambut sebagai hari kegembiraan. Yang pertama, sebagai hari kegembiraan. Yang kedua, hari kemenangan. Yang ketiga adalah hari kesyukuran. Sebab apa? Sebab apa kita gembira? Sebab apa kita nak raikan kemenangan? Kita menang ke? Perlu ke? Itu yang kita perlu tanya. Kemudian hari kesyukuran. Sebab apa ada tiga ini? Gembira, menang, syukur. Sebab apa, tuan-tuan? Sebabnya kita telah pun berjaya. Berjaya melaksanakan ibadah kita dengan sempurna pada bulan Ramadan yang lalu. Kalau kita lihat dah pelbagai program yang telah kita laksanakan, pelbagai program
ibadah, pelbagai program kerohanian yang kita laksanakan, yang kita sertai, itu program yang kita laksanakan secara individu, yang kita laksanakan secara berseorangan, dengan qiyamul lailnya, dengan tadarus Al-Qurannya, dengan tarawihnya, dengan sedekahnya, dengan infaknya, dengan membantu memberi makan orang berbuka puasanya, punya banyak. Sebab kita berjaya laksanakan ibadah-ibadah tersebut, maka kita meraihkannya dengan hari kemenangan, iaitu Aidil Fitri. Kena gembira. Kita kena gembira. Tuan-tuan, kemudian apa dalilnya? Dalilnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan dan tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran, dan juga supaya kamu cukupkan bilangan puasa, iaitu sebulan Ramadan, dan supaya kamu bertakbir membesarkan Allah Subhanahu wa taala kerana mendapat petunjuknya, dan supaya kamu bersyukur. So apabila kita menyambut bulan Syawal, kita disunatkan untuk bertakbir. Bertakbir tanda kemenangan, bertakbir tanda kegembiraan, bertakbir tanda kesyukuran, supaya kita bersyukur kita telah pun berjaya. Berjaya apa? Berjaya melalui, berjaya menghadapi segala rintangan, segala cubaan sepanjang bulan Ramadan. Tuan-tuan, tuan-tuan, puan-puan, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kelebihannya kita menyambut bulan Syawal yang kita lalui sekarang ini. Itu yang sedang kita lalui. Yang kita lalui. Dan sekarang tiba masanya kita nak muhasabah kembali apa yang telah kita lalui bulan Syawal ini. Berdasarkan daripada Ramadan itu, bahawa ke pertengahan Syawal ini kita muhasabah kembali apa yang telah kita laksanakan. Yang itulah yang akan kita bicarakan pada hari ini, tuan-tuan. Tuan-tuan, puan-puan, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya meletakkan 5 perkara. Sebenarnya banyak lagi lah, tapi 5 perkara untuk kita muhasabah kembali untuk sepanjang Syawal yang kita lalui ini. Di pertengahan bulan Syawal yang kita sedang lalui ini, ada 5 perkara. Yang pertamanya, slide yang keempat, yang pertamanya adalah ibadah. Yang pertamanya yang kita perlu muhasabah kembali adalah bagaimana ibadah kita. Daripada bulan Ramadan yang lepas bawa ke pertengahan Syawal ini, apa khabar Ramadan kita? Apa khabar ibadah kita? Apa khabar Ramadan pula? Apa khabar ibadah kita? Yang kedua, apa khabar hati kita? Bagaimana hati kita sekarang ini? Adakah masih setenang air di kali? Sepanjang bulan Ramadan yang lepas, adakah masih tenang? Ketika di bulan Syawal ini, kita akan lihat. Yang kedua, apakah adab kita? Daripada awal Syawal ke pertengahan Syawal ini, bagaimanakah adab kita? Kemudian yang seterusnya, bagaimanakah momentum kita? Kebaikan yang kita laksanakan, apakah momentumnya masih diteruskan? Adakah masih berada di tingkat tertinggi ataupun dah semakin menurun? Kita akan lihat. Kemudian hubungan. Bagaimanakah hubungan silaturahim kita? Bagaimanakah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang telah kita bina sepanjang bulan Ramadan yang lepas? Adakah masih lagi terjaga sehingga ke pertengahan Syawal ini? Adakah berlaku perubahan daripada situ? Kita akan melihat satu persatu. Kita akan kupaskan pada hari ini, insya-Allah dalam masa 1 jam kita akan melihat kembali. Okey.
Tuan-tuan puan-puan, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekiranya clear, boleh komen dekat bahagian ruang di bawah. Kalau kata ada sebarang masalah ataupun suara tak berapa jelas, ataupun jelas, boleh para penonton komen di ruangan bawah tu ya, supaya kita dapat take note sekiranya ada apa-apa masalah dari segi audio, insya-Allah. Jadi kita teruskan. Yang pertamanya adalah ibadah kita, adalah berkenaan dengan ibadah. Yang pertama berkenaan dengan ibadah. Dalam surah Hud ayat 112, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang telah bertaubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang telah kamu kerjakan. Kita lihat bagaimana dengan ibadah kita yang kita telah laksanakan di sepanjang Ramadan yang lepas. Telah kita laksanakan di sepanjang Ramadan yang lepas. Kita melihat, kita laksanakan pelbagai ibadah. Kita laksanakan solat sunat, banyak kita laksanakan solat sunat di sepanjang Ramadan yang lepas. Banyak kita laksanakan sedekah di sepanjang bulan Ramadan yang lepas. Tetapi persoalannya, adakah kita istiqamah melaksanakannya sehingga hari ini? Itu persoalannya. Adakah kita masih istiqamah melaksanakannya sehingga hari ini? Kalau kita lihatlah di slide yang ke-6, kita lihat, kita laksanakan yang pertamanya, antaranya kita laksanakan qiyamul lail. Yang kedua, kita laksanakan tadarus Al-Quran di sepanjang Ramadan. Yang ketiga, kita banyak laksanakan solat jamaah, solat berjamaah. Yang seterusnya, kita laksanakan zakat. Kemudian kita laksanakan sedekah, dan kita laksanakan puasa sunat. Kita laksanakan antaranya lah, antaranya yang banyak kita laksanakan, qiyamul lail. Yang pertama kita lihat qiyamul lail. Adakah masih lagi kita teruskan qiyamul lail pada bulan Syawal ini? Adakah kita masih lagi meneruskan qiyamul lail pada bulan Syawal ini? Sebab kadang-kadang apabila pada bulan Ramadan kita laksanakan qiyamul lail, tapi bila tiba bulan Syawal, dia punya momentum dah semakin menurun. Sebab apa? Motivasinya tu dah semakin mengurang. Sebab dia rasakan bahawa bulan Syawal ini adalah bulan kemenangan. Hakikat manusia itu, apabila dia berolehi kemenangan, maka dia cepat untuk berpuas hati. Apabila dia berpuas hati, maka akan timbullah kelekaan. Yang dikatakan kelekaan itu, kita akan terleka dengan kemenangan. Kita akan terleka dengan rasa puas hati kita itu. Rasa puas hati kita itu menyebabkan kita terleka. Sedangkan kita dah laksanakan, ada yang laksanakan qiyamul lail ini bermula daripada 1 Ramadan sehinggalah ke hujung Ramadan laksanakan qiyamul lail. Tetapi sayangnya apabila tiba bulan Syawal, maka dia meninggalkan qiyamul lail. Dah tak buat dah qiyamul lail. Sayangnya, apa kelebihan qiyamul lail? Apa kelebihannya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu bersolat malam. Sesungguhnya ia amalan orang yang saleh sebelum kamu, amalan yang mendekatkan kamu kepada Tuhanmu, penghapus kesalahan, pencegah dosa. Sebenarnya qiyamul lail ini menjadi satu vitamin kepada kita untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melembutkan hati kita yang keras,
untuk untuk mencegah kita daripada perbuatan-perbuatan yang menjurus ke arah maksiat, menjurus ke arah dosa. Itulah kelebihan yang ada pada qiyamul lail. Sayangnya tuan-tuan, sayangnya apabila tiba bulan Syawal ini, kita muhasabah kembali, adakah kita masih lagi meneruskan qiyamul lail kita? Kadang-kadang pada awal Syawal dia masih lagi semangat, tapi bila sampai pertengahan Syawal ini dah semakin kurang dah. Payah dah nak bangun malam. Dia bangun juga, bangun nak buang air je, kan? Bangun nak buang air kecil je. Sebab apa? Banyak minum. Rumah terbuka banyak. Minum banyak. Jadi bangun malam kerap. Pergi tandas je tuan-tuan. Tak terasa dah nak solat tahajud. Tak terasa dah nak solat taubat. Tak terasa dah nak solat hajat di tengah malam. Dia bangun pergi tandas je tuan-tuan. Sebab apa? Sebab yang dikatakan terleka dengan kemenangan itu tadi. Itu yang kita muhasabah kembali, kita melihat kembali bagaimana, apa khabar qiyamul lail kita. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Isra, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan bangunlah pada sebahagian daripada waktu malam, serta dirikanlah solat tahajud padanya sebagai solat tambahan bagimu. Semoga Tuhanmu membangkit dan menempatkanmu pada hari akhirat di tempat yang terpuji. Maka orang yang meneruskan qiyamul lail ini, orang yang meneruskan bangun malam, solat tahajud, solat taubat dan sebagainya di waktu tengah malam, sepertiga malam ini, melawan hawa nafsunya untuk tidur, maka apa baginya adalah di akhirat kelak di tempat yang terpuji, maqaman mahmuda, ditempatkan di tempat yang terpuji. Mana lagi tuan-tuan? Di syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu hebatnya orang yang meneruskan qiyamul lail ni tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kita dah tarbiyah tuan-tuan, kita dah tarbiyah diri kita di sepanjang Ramadan yang lalu. Maka apabila kita memperolehi kemenangan di atas kejayaan kita mentarbiyah diri kita di sepanjang Ramadan yang lalu, janganlah kita terleka atas kemenangan tersebut di bulan Syawal ini. Maka teruskanlah qiyamul lail di bulan Syawal dan bulan seterusnya sehingga bertemu semula dengan Ramadan. Jadikan ia sebagai satu tabiat. Sebagaimana yang selalu saya sebutkan kalau ada ceramah, perbuatan yang kita laksanakan selama 40 hari berturut-turut, maka ia boleh menjadi tabiat. Kalau kita tak buat, rasa tak kena. Bila dikatakan tabiat ini, dia akan jadi kebiasaan pada diri kita. Kalau kata kita tak buat, rasa macam tak kena hari tu. Kalau kita dah terbiasa bangun malam, rasa macam biasa dah. Tepat pukul 3 je dia dah rasa dah terbangun dah. Sebab apa? Sebab dah terbiasa bangun pukul 3 malam, 3 pagi contoh. Tuan-tuan, boleh diteruskan. Sayang tuan-tuan, sebulan kita laksanakan qiyamul lail, habis bulan Ramadan, habis begitu sahaja. Apabila kita menyambut kemenangan, menang sekadar menang saja. Dia tak dijadikan rutin kita. Tak berjaya nak jadikan diri kita ini berterusan istiqamah melaksanakan ibadah tersebut. Itu yang pertama, berkaitan dengan qiyamul lail kita. Yang kedua, bagaimana dengan tadarus Al-Quran kita, tuan-tuan? Bagaimana dengan bacaan Al-Quran kita? Bagaimana dengan pengajian Al-Quran kita yang kita laksanakan di sepanjang Ramadan yang lalu? Adakah ia tamat selepas kita majlis khatam Quran sahaja? Adakah kita masih lagi meneruskan pada bulan Syawal ini? Adakah kita masih meneruskan di pertengahan bulan Syawal ini? Kita muhasabah kembali.
akan kita ini. Sebab apa kelebihan membaca Al-Quran ini? Yang pertama adalah syafaat di hari akhirat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran kerana ia akan datang pada hari kiamat sebagai suatu yang dapat memberikan syafaat, yakni pertolongan kepada orang-orang yang membacanya. Adakah kita hanya membaca di bulan Ramadan saja, tuan-tuan? Tidak. Kita kena jadikan ianya sebagai rutin. Kita kena jadikan ianya sebagai bacaan harian kita. Sebab kalau kita selalu membaca Al-Quran, kata Rasulullah SAW, maka ia dapat memberikan syafaat. Pahalanya dapat memberikan syafaat bagi orang yang membacanya di hari kiamat, di hari akhirat. Nak cerita, kita rasa macam biasa je, tuan-tuan. Tapi kalau kita gambarkan dalam keadaan kita sangat memerlukan pertolongan, tuan-tuan. Contohnya balik kampung, yang dah balik kampung pada awal Syawal lah itu. Contohnya, tuan-tuan. Contohnya nak balik ke Kelantan, contohnya lalu kawasan Gerik tu. Tempat yang sunyi, tak ada orang, hutan saja. Tiba-tiba tayar kereta pancit, tuan-tuan. Nak minta tolong siapa? Tak ada orang minta tolong. Kita muhasabah balik. Tak ada orang kita nak minta tolong. Begitulah dalam keadaan di hari akhirat kelak. Saat-saat kita memerlukan pertolongan, tiba-tiba datanglah hasil daripada pahala kita selalu membaca Al-Quran, selalu merutinkan diri kita membaca Al-Quran, membantu kita di saat kita memerlukan di akhirat kelak. Jadi kita muhasabah kembali setelah tamatnya majlis khatam Al-Quran sepanjang bulan Ramadan yang lalu. Adakah kita masih lagi meneruskan bacaan Al-Quran pada hari ini, di pertengahan Syawal ini? Masihkah kita teruskan? Masihkah kita cuba mengkhatamkan Al-Quran? Tuan-tuan, kita tanya pada diri kita, sekiranya tidak ada, maka sayangnya, tuan-tuan, kita dah menang, tuan-tuan. Adakah kita masih akan membiarkan diri kita terleka? Seronok syaitan tengok kita. Oh, masa bulan Ramadan aku kalah, sekarang aku dah menang. Bulan Syawal ni bulan kemenangan kita, bukan kemenangan syaitan, tuan-tuan, bukan kemenangan iblis, bukan kemenangan musuh-musuh Allah, kemenangan umat Islam. Jadi jangan terleka, tuan-tuan. Juga buat diri saya, sama-sama kita muhasabah kembali. Banyak kelas pengajian Al-Quran, masuklah, hadirlah ke kelas pengajian Al-Quran. Tak ada kelas pengajian Al-Quran, minta buat surat, mohon ke bahagian Ahlul Islam contohnya, yang berada di Cawangan, mohon ke unit Ahlul Islam nak buat kelas Al-Quran. Yang tak ada, yang dah ada kelas Al-Quran yang telah dilaksanakan oleh bahagian Ahlul Islam, oleh unit Ahlul Islam, tuan-tuan, hadir beramai-ramai ke kelas pengajian Al-Quran. Tak reti baca, belajar, hadirlah ke kelas, kita belajar membaca Al-Quran. Di Masjid Al-Wathiqu Billah kita buat program pengajian Al-Quran, buat pertama kali pada tahun ini. Kita buat kelas pengajian Al-Quran untuk anak-anak staf. Nampak anak-anak kita tak berapa nak reti membaca Al-Quran, hantar ke kelas pengajian Al-Quran. Mudah-mudahan kita targetkan Ramadan akan datang, anak-anak ini dapat membaca Al-Quran dengan lancar. Tak dapat baca Al-Quran pun dapat membaca surah-surah lazim ini dengan lancar dan sempurna. Mampu untuk membaca Al-Quran, hantar. Bahagian Ahlul Islam kita dah buat program
untuk anak-anak staf, kelas pengajian Al-Quran untuk anak-anak staf. Jadi hantarlah anak-anak yang kita nampak ada potensi mereka untuk menjadi orang yang pandai membaca Al-Quran. Semua anak-anak ada potensi, tuan-tuan. Hantarlah untuk membaca Al-Quran. Saya tak boleh nak baca, Ustaz. Saya boleh baca tapi tak lancar mengangkat-angkat. Tuan-tuan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kata Sayyidatina Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mahirul bil Quran ma'as safaratil kiram al-bararatil walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syaqqul lahu ajrani. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Orang yang mahir membaca Al-Quran, maka ia berserta dengan malaikat yang mulia di saat taat. Sedang orang yang membaca Al-Quran dan ia susah dalam bacaan, yakni tidak lancar, tetapi ia berusaha, maka untuknya 2 pahala. Walaupun tak lancar, tapi dia berusaha mendekatkan dirinya dengan Al-Quran, maka dia juga memperolehi 2 ganjaran, 2 pahala. Ni dahlah tak lancar. Habis bulan Ramadan, habis begitu saja. Daripada tak lancar, langsung tak reti baca, tuan-tuan. Itu sifatnya manusia ini. Al-Quran ni selagi makin kita meninggalkannya, dia lagi meninggalkan kita. Oleh itu tuan-tuan, asah kemahiran membaca Al-Quran. Memang manusia ini lupa. Kalau dia tak ngulang, maka dia akan lupa, tuan-tuan. Oleh itu tuan-tuan, ini muhasabah yang kedua kita berkaitan dengan ibadah, yakni Al-Quran bagaimana sehingga hari ini. Kita dah berusaha, kita dah khatam Al-Quran pada bulan Ramadan yang lalu. Adakah masih diteruskan di bulan Syawal ini dan bulan-bulan yang akan datang, tuan-tuan? Kemudian orang yang membaca Al-Quran ini diangkat darjatnya. Diangkat darjatnya. Orang yang pandai Al-Quran ini diangkat darjatnya. Orang yang banyak membaca Al-Quran diangkat darjatnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwama wa yadh'u bihi akharin. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya Allah mengangkat darjat berserta kaum dengan kitab ini. Apa itu kitab ini? Yakni Al-Quran, serta menurunkan darjatnya kaum yang lain dengannya. Allah Subhanahu wa taala mengangkat kaum, orang yang bersama dengan Al-Quran, yang membaca Al-Quran, yang beramal dengan Al-Quran, yang hidup berlandaskan apa yang telah digariskan di dalam Al-Quran. Serta Allah Subhanahu wa taala menurunkan darjat kaum yang lain dengannya, kaum yang tidak berpegang dengan Al-Quran, orang yang tidak hidup berlandaskan kepada apa yang digariskan oleh Al-Quran, orang yang tidak melazimi Al-Quran, akan diturunkan darjatnya. Apatah lagi kita yang dah melazimi Al-Quran selama 30 hari di bulan Ramadan, tetapi apabila tiba bulan Syawal, tinggal macam tu saja, tuan-tuan. Daripada kita ni elok kepada tidak elok. Biasanya daripada elok kepada yang lebih elok, daripada tidak elok kepada elok. Ini terbalik. Dah elok dah rajin membaca Al-Quran hari-hari, tiba-tiba datang bulan Syawal kita meninggalkan, tuan-tuan. Ini jadi satu masalah kepada kita, daripada elok kepada tidak elok. Jadi masalah. Jadi tuan-tuan, kita muhasabah diri kita kembali, bagaimana Al-Quran kita pada hari ini. Adakah kita rajin
membaca Al-Quran, sama ada di pagi hari ataupun di tengah hari ataupun di petang. Adakah kita masih rajin seperti mana di bulan Ramadan yang lalu? Adakah kita masih lagi rajin mengajak keluarga kita untuk bertadarus bersama, membaca Al-Quran bersama-sama di bulan Syawal ini dan bulan yang akan datang? Adakah kita masih lagi rajin untuk hadir ke kelas pengajian Al-Quran sebagaimana di bulan Ramadan yang lalu? Tuan-tuan, rajin-rajinkanlah. InsyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan kita dapat istiqamah dengan membaca Al-Quran. Yang seterusnya adalah solat berjamaah, tuan-tuan. Berkaitan dengan ibadah, kita nak muhasabah yang dengan ibadah ini adalah berkaitan dengan solat jamaah kita. Apa khabar solat berjamaah kita, tuan-tuan? Ini yang kita nak lihat kembali. Ketika bulan Ramadan yang lalu, kalau kita perasan, saf ketika solat 5 waktu itu di masjid-masjid nampak penuh, tuan-tuan. Habis sahaja bulan Ramadan, tuan-tuan, hilanglah saf-saf yang kita nampak banyak tersebut. Kadang waktu zuhur boleh dapat sampai 5-6 saf. Kadang-kadang ada masjid boleh dapat 5-6 saf. Waktu dah habis bulan Ramadan, nak dapat satu saf pun payah, tuan-tuan. Jadi apa khabar solat berjamaah kita pada hari ini? Kita muhasabah kembali. Di bulan Ramadan yang lalu kita rajin untuk datang ke masjid untuk solat berjamaah. Bila dah sampai bulan Syawal sehingga pertengahan Syawal ini, adakah kita masih lagi rajin untuk hadir ke rumah Allah untuk solat berjamaah? Sampai apa, tuan-tuan? Sampai masuk dalam WhatsApp lah, cari orang yang hilang. Kita biasa, tuan-tuan, mungkin ada terima WhatsApp yang bertanyakan mencari orang yang hilang. Kita baca, siapa pula hilang ni? Rupa-rupanya sindiran mencari jemaah yang hilang. Jemaah yang ramai-ramai pada bulan Ramadan hari itu dah hilang dah, tuan-tuan. Sampai bulan Syawal ni hilang. Kat mana kekuatan kita? Bulan Ramadan kita masih lagi dalam jamaah. Bila dah menang di bulan Syawal ini, tinggal jemaah. Masya Allah, tuan-tuan. Yang masih lagi meneruskan momentum, masih lagi meneruskan, alhamdulillah. Yang rasa diri dah semakin menurun semangat solat berjamaah itu, bakar kembali. Apa kata Allah? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? As-salatul jama'ati afdalu minas salatil fadhi bi 27 darajah. Solat berjamaah lebih baik daripada solat sendirian sebanyak 27 darajah. Tuan-tuan, yang antaranya pembakar semangat kita di bulan Ramadan untuk membuat ibadah adalah pahala yang berlipat kali ganda. Kenapa? Apabila habis bulan Ramadan, kita tak nak gunakan perkara tersebut untuk membakar kita. Padahal solat berjamaah itu 27 kali ganda berbanding dengan solat sendirian di rumah. Kenapa kita tak boleh nak bakar diri kita dengan motivasi ini? Kemudian apa kata lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Laqad hamamtu an amru bis salati fatuqamu thumma akhlifa ila manazili qaumin la yashhaduna as-salata fa'ahriqa alaihim. Apa kata Rasulullah SAW? Sesungguhnya aku bertekad supaya salat didirikan, kemudian aku akan pergi ke setiap rumah seseorang yang tidak hadir salat berjamaah,
lalu aku perintahkan agar dibakar rumah mereka. Sampai ke tahap tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat ancaman. Nak bakar rumah orang yang tak mahu datang solat berjamaah. Sayang tuan-tuan, kita dah laksanakan di bulan Ramadan yang lalu, sebulan, rasa sayang nak tinggal solat tarawih berjamaah, rasa sayang nak tinggal solat isyak berjamaah, rasa sayang nak tinggal solat maghrib berjamaah, rasa sayang nak tinggal solat zuhur, solat asar, solat subuh berjamaah. Sayang sekali. Tetapi apabila dah habis dah bulan Ramadan, tinggal macam tu je tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat kembali yakni berkaitan dengan solat berjamaah kita. Antara satu yang amat penting untuk kita lihat kembali, itu solat berjamaah. Kemudian berkaitan dengan zakat tuan-tuan. Ya, seterusnya berkaitan dengan zakat. Bukan saja zakat fitrah di bulan Ramadan saja tuan-tuan yang perlu kita lihat. Kita lihat kembali zakat pendapatan kita macam mana. Adakah kita dah tunaikan zakat pendapatan kita? Dalam kita gembira di bulan Syawal ini, adakah kita mengambil berat akan orang yang kurang bernasib baik di bulan Syawal ini tuan-tuan, puan-puan, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Ya. Seterusnya berkaitan dengan sedekah. Bagaimana sedekah kita? Di bulan Ramadan yang lalu kita rasa seronok nak bersedekah, gembira nak bersedekah. Tika di bulan Syawal ini, di pertengahan Syawal ini, bagaimana dengan sedekah kita? Apa khabar sedekah kita tuan-tuan, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Itu kita lihat kembali. Kita jangan biarkan kita membuat sesuatu itu hanya separuh jalan saja tuan-tuan. Teruskan. Mampu bersedekah di hari Jumaat ini. Kalau lihat dalam email tuan-tuan, di seluruh cawangan lah, lihatlah dalam email pada hari ini, banyak email-email berkaitan dengan sumbangan. Sumbangan. Klik saja email tersebut. Rasa aku ni macam menurun dah, dan lagi promote tu. Rasa macam menurun dah. Semangat nak bersedekah. Tuan-tuan, jangan tunggu lama untuk sedekah. Nampak saja link dalam email tu, tekan saja, buat sumbangan. Tak RM10, RM50 tuan-tuan, sumbang kepada pusat-pusat Islam. Pusat Islam Masjid Al-Wasiqu Billah. Tak dapat RM10, RM50, tekan tuan-tuan. Rasa malas nak fikir, buat terus potongan gaji untuk ke tabung amanah pusat Islam. Tak kira lah pusat Islam mana tuan-tuan. Tuan-tuan berada di Pahang, berada di Terengganu, berada di Perak, buat potongan ataupun buat sumbangan kepada pusat Islam masing-masing. Di Shah Alam buat kepada Masjid Al-Wasiqu Billah tuan-tuan, sumbangan. Tak dapat RM10, RM50. Tak dapat RM50, RM100 tuan-tuan. Sebab apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman 'allamahu wa nashrahu wa walada salihan tarakahu wa mushafan warathahu aw musjidan banahu aw baitan li ibni sabili banahu aw nahran ajrahu أو صدقه أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya didapati orang yang beriman dari amalan kebaikan yang dia lakukan setelah dia mati adalah yang pertamanya ilmu yang dia ajarkan dan disebarkan. Yang kedua, anak yang saleh yang dia tinggalkan. Yang ketiga, mushaf Al-Quran yang dia wariskan. Yang keempat, masjid yang dibina. Yang kelima, rumah Ibnu Sabil, musafir yang terputus perjalanan yang dia bina. Kemudian sungai yang dia alirkan. Kemudian apa lagi? Sedekah yang dia keluarkan dari harta ketika dia sehat dan hidup.
dan terakhir semua itu dihubungkan dengannya setelah dia mati. Banyak tuan-tuan, ni berkaitan dengan sedekah. Kalau kita lihat ilmu yang dia ajarkan, ilmu pun boleh jadikan sedekah. Anak soleh yang kita ajar bagi dia jadi anak yang soleh, banyak hantar ke kelas pengajian. Ada kelas Al-Quran, hantar anak ke kelas pengajian Al-Quran, hantar anak ke kelas pengajian agama, maka dia menjadi anak soleh. Itulah yang akan dihubungkan dengan kita apabila telah meninggal dunia. Mushaf Al-Quran yang kita wakafkan ke masjid-masjid, yang kita wakafkan kepada mahat-mahat tahfiz, ini yang akan menghubungkan kita apabila telah meninggal kelak. Masjid yang dibina, masjid yang dibina ini wakaf, contohnya wakaf untuk pembesaran masjid, wakaf untuk contohnya kapet masjid, maka hasilnya apabila kita telah meninggal dunia. Itu tuan. Kemudian apa lagi? Sedekah yang dikeluarkan dari harta ketika dia sihat dan hidup. Tuan-tuan, kadang-kadang orang tunggu dia dah sakit, dah tak sihat, nak bangun pun tak larat, baru nak bersedekah, tuan-tuan. Ni sedekah waktu kita sayang dengan barang kita ni, waktu kita tengah sayang dengan duit ni. Sayangnya aku dengan duit. Waktu itulah kita keluarkan duit nak sedekah, tuan-tuan. Sedekah benda yang kita sayang. Kalau kita lihat pada awal Syawal lah gitu, contohnya tuan-tuan, berapa banyak RM1 kita bagi dekat budak-budak kecil yang datang rumah kita. Ada yang bagi RM1, ada yang bagi RM2. Kalau kata rasa sayang sangat dengan duit, bagi 50 tuan-tuan ke anak-anak. Ada tak yang buat pada awal Syawal yang lalu? Ni masih ada baki lagi. Buat bagi benda yang kita sayang, yang kita sayang, yang kita rasa ia sangat berharga, itulah kita cuba sedekahkan. Kita lawan hawa nafsu kita. Rasa cintakan dunia, cintakan harta, kita lawan dengan apa? Dengan sedekah. Rasa sayang ke duit, rasa sayang ke harta, wakafkan. Ia mengurangkan ke? Tidak, tuan-tuan. Tidak. Tak mengurangkan pun. Ini yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah itu tidak mengurangkan sedikit pun hartanya. Itu jaminan, bukan jaminan manusia, jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasa tak cukup, lagi sebab tak cukup pendapatan itulah banyakkan sedekah. InsyaAllah dia kita nak dapatkan barakah dalam pendapatan kita. Jadi tuan-tuan, bertindak pada hari ini, walaupun dah sepanjang Ramadan yang lalu kita dah banyakkan sedekah, jangan biarkan ia berlalu begitu saja di bulan-bulan yang lain. Di bulan Syawal ini masih lagi berbaki bulan Syawal, di pertengahan Syawal ini kita muhasabah kembali bagaimana dengan ibadah sedekah kita. Itu. Kemudian yang paling penting tuan-tuan, seterusnya adalah puasa sunat. Kita dah telah pun terbiasa berpuasa di bulan Ramadan yang lalu, tuan-tuan para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita telah pun terbiasa berpuasa selama sebulan di bulan Ramadan yang lalu, puasa yang wajib. Di pertengahan Syawal ini kita muhasabah kembali, adakah kita masih lagi bersemangat untuk melaksanakan puasa sunat, tuan-tuan? Apa khabar puasa 6 kita? Dah selesai ke belum? Termasuklah diri saya, tuan-tuan, masih lagi belum selesai puasa 6. Cabaran yang lebih besar, tuan-tuan, perlukan kepada mujahadah yang lebih di bulan Syawal ini. Sebab itu kita jangan tangguhkan, tuan-tuan. Ada masa buat terus sebelum berakhirnya Syawal ini. Ada masa buat terus. Sebab apa? Sebab semakin ke penghujung Syawal, lagi banyak cobaan godaan yang akan datang. Lagi banyak open house, lagi banyak jemputan-jemputan rumah terbuka yang sukar untuk kita menolaknya. Lagi banyak cobaan. Jangan tangguh, tuan-tuan. Jangan tangguh.
Boleh laksanakan secepat mungkin, selesaikan. Sebab apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawalin kana ka shiyamid dahri. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, bersamaan ia berpuasa sepanjang tahun. Ka shiyamid dahri. Sama dia ini berpuasa sepanjang tahun, tuan-tuan. Daripada bulan 1 sampai ke bulan 12 ibaratnya kita ni berpuasa hari-hari. Oleh itu jangan tinggal, tuan-tuan. Banyak fadilatnya, banyak kelebihan yang ada pada puasa 6 ini. Jangan bertangguh-tangguh. Ada masa rasa hari tu tak ada jemputan, buatlah puasa 6 ini, 6 hari di bulan Syawal. Kita masih lagi ada roh, ada semangat. Puasa di bulan Ramadan yang lalu, masih lagi badan ini masih lagi mampu untuk bertahan. Lapar dan dahaga selama 1 hari, masih lagi belum terbiasa disumbat dengan makanan yang banyak-banyak. Jadi kita teruskan. Itu puasa 6. Puasa Isnin Khamis lagi, tuan-tuan, ataupun puasa hari putih. Teruskan. Bukan saja di bulan Syawal, selepas Syawal sehingga ke bulan-bulan berikutnya, biasakan diri, jadikan rutin puasa sunat, tuan-tuan. Disampingkan untuk niat kesihatan adalah niat kerana Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Sayang, tuan-tuan, sebab apa? Sebab kita dah melaluinya. Kita telah pun melalui bulan Ramadan yang lalu, yang dipanggil Madrasah Ramadan. Itu baru ibadah, tuan-tuan. Itu baru berkaitan muhasabah, berkaitan dengan ibadah gitu, yang biasa kita laksanakan di bulan Ramadan yang lalu. Yang seterusnya adalah muhasabah hati kita. Muhasabah hati. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Faqultu ya Rasulullah, amanna bika wa bima ji'ta bihi, fahal takhafu alaina? Qala na'am. Innal qulub baina asbu'aini min asabi'illahi yuqallibuha kaifa yasha. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku agar berada di atas agamamu. Kemudian aku pun bertanya, wahai Rasulullah, kami beriman kepadamu dan kepada apa kamu telah bawa, lalu apakah kamu masih bimbang kepada kami? Lalu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, kerana sesungguhnya hati manusia itu berada di antara 2 jari, yang mana ia akan membolak-balikkannya mengikut kehendaknya. Kata sahabat, aku ni dah beriman, ya Rasulullah, kami telah beriman dengan kamu, kami telah percaya yang apa yang telah kamu bawa. Adakah engkau ya Rasulullah masih lagi bimbang dengan kami? Kata Rasulullah, aku masih bimbang. Sebab apa? Hati ini ibaratnya di antara 2 jari yang Allah Subhanahu wa taala akan bolak-balikkan. Kita dah berada di tahap yang kita rasa berpuas hati di bulan Ramadan yang lalu dengan ibadah kita. Tak mustahil kalau kita tak teruskan momentum tersebut di bulan Syawal dan bulan-bulan akan datang, kita muhasabah kembali pada hari ini. Adakah ia semakin menurun? Adakah ia menyebabkan kita rasa malas nak terus beribadah? Apabila tiba bulan Syawal, banyaknya kita ni makan, banyaknya makan di bulan Syawal ini menyebabkan kita rasa malas untuk beribadah, tuan-tuan. Malas untuk mengingat Allah, malas untuk berzikir dan sebagainya, tuan-tuan. Kemudian dalam slide yang ke-8 kita lihat berkaitan dengan hati,
Yakni yang pertamanya apa kita kena buat di bulan Syawal ini, kita kena banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala menuntut, mengharuskan, menjadi sunat kepada kita untuk bertakbir di bulan Syawal ini. Bulan kemenangan, dalam kita rasa gembira. Banyaknya apa tuan-tuan? Banyaknya rumah terbuka. Banyaknya makanan di bulan Syawal ini. Rasa gembira, seronok nampak makanan. Apa kena buat? Yang pertamanya, banyakkan bertakbir, bertahmid, ingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjauhi perasaan riak. Kita muhasabah di bulan Syawal ini. Di bulan Syawal ini, di pertengahan bulan Syawal ini tuan-tuan, adakah kita ini rasa riak? Tanya pada hati kita. Kita mengajak orang, kadang-kadang ni dia baru beli sofa baru, raya ni baru beli sofa baru. Time tu lah baru nak ajak orang datang rumah dia. Oi, datang rumah aku nak buat open house. Semata-mata nak tunjuk sofa baru. Mata-mata nak tunjuk rumahnya dah di renovate baru. Nak tunjuk kat orang, biar orang nampak kita ni hebat. Bukannya ikhlas untuk merapatkan silaturahim, tapi semata-mata nak menunjuk-nunjuk, riak. Melalui pakaian kita, kita pakai pakaian yang mahal-mahal. Adakah disebabkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian baru di bulan Syawal ini, ataupun kerana untuk menunjuk-nunjuk? Buat rumah terbuka contohnya sebab nak tunjuk rumah baru, ataupun hiasan-hiasan yang dalam rumah itu tuan-tuan, kita muhasabah di pertengahan Syawal ini. Adakah daripada awal Syawal hari itu ini yang mengganggu hati kita? Adakah riak ini mengganggu hati kita? Itu yang kedua. Yang seterusnya ikhlas tuan-tuan. Bulan Syawal ini kita ikhlas memberi duit raya kepada kanak-kanak. Pastikan ianya ikhlas tuan-tuan, bukannya terpaksa, bukan disebabkan adat. Adakah kita ni ikhlas menyemput orang datang beraya ke rumah kita, ataupun ianya sekadar adat di Syawal saja? Kita muhasabah balik di pertengahan Syawal. Sekiranya tuan-tuan hati kita ada terdetik disebabkan itu, masih lagi ada masa untuk kita perbetulkan di pertengahan Syawal ini. Kita muhasabah kembali. Seterusnya melupakan kesalahan. Ini tuan-tuan. Adakah kita ini bersalaman, bermaaf-maafan antara saudara kita, antara adik-beradik, antara kita dengan mak ayah kita, antara kita dengan sahabat-sahabat kita? Adakah ia sebagai adat sahaja, ataupun ianya adalah satu keikhlasan daripada dalam hati kita? Kadang dah salam dah, minta maaf dah di bulan Syawal, awal Syawal, kadang tak sempat habis Syawal lagi, dah salam dah, ucap selamat hari raya dah, mohon maaf dan sebagainya. Rupa-rupanya muka masih masam lagi, tak bercakap, tak bertegur sapa. Allahu Akbar. Rupanya salam tersebut hanya sebagai adat saja tuan-tuan. Kalau tak salam malu. Mana ada hari raya orang tak salam-salam? Hari raya lah orang salam-salam. Tuan-tuan, ni pertengahan Syawal masih lagi ada masa tuan-tuan. Saat kita melupakan kesalahan. Maksud maaf ini lupa terus. 0-0, 0-0 kata orang zaman sekarang. 0-0. Tuan-tuan. Kemudian bersangka baik. Ini berlawanan dengan yang dikatakan tadi. Ini adalah riak ni tadi. Bersangka baik. Banyak bersangka baik dengan saudara kita. Kita muhasabah kembali. Kadang kita nampak orang pakai baju lawa sikit, nak menunjuk lah tu. Padahal kawan tu memang dia mampu nak beli. Kita bersangka buruk dengan dia. Kita perbaiki di pertengahan Syawal ini.
perbaiki diri kita, hasil tarbiyah pada bulan Ramadan yang lalu, banyak bersangka baik dengan orang. Sebab bersangka-sangka ini sangat buruk. Sangat buruk. Sebab bersangka-sangka ini dia akan lebih kepada bisikan syaitan. Jadi jangan kita bersangka buruk. Sentiasa bersangka baik. Husnuzan selalu. Kemudian selalulah mohon agar ditetapkan hati dalam agama, dalam ibadah, istiqamah dalam ibadah. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, sabbis qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Banyak amalkan. Sebab apa? Macam hadis yang dibacakan tadi, bahawa hati ini selalu dibolak-balikkan. Jadi tuan-tuan, kita kena mohon dengan Allah Subhanahu wa taala supaya ditetapkan hati kita. Dapat kita laksanakan ibadah di bulan Ramadan yang lalu, kita dapat meneruskan ibadah tersebut di bulan Syawal ini sehinggalah ke bulan-bulan yang akan datang. Tuan-tuan, mudah-mudahan menjadikan kita muhasabah kembali. Syawal kita ini, adakah kita masih lagi manusia yang sama ketika bulan Ramadan yang lalu? Adakah Ramadan yang lalu berjaya mentarbiah kita untuk melalui bulan Syawal ini? Adakah kemenangan di bulan Syawal ini menjadi apa? Kemenangan ini menjadi satu kemenangan yang hakiki, kemenangan yang betul kepada diri kita. Bukan semata-mata kemenangan kosong sahaja, membuatkan kita terleka, membuatkan kita terus semakin menjauhi Allah Subhanahu wa taala. Itu baru sebahagian daripada muhasabah kita untuk bulan Syawal ini, di pertengahan bulan Syawal ini. Jadi berkesempatan, masih lagi ada masa di bulan Syawal ini, teruskanlah sunnah ziarah menziarahi, sunnah merapatkan silaturahim antara kita. Janganlah kita rasa nak pergi tempat tersebut memilih-milih. Kadang memilih-milih lah. Yang ada makanan sedap baru kita pergi, yang tak ada makanan yang best-best, tak ada kambing bakar, tak nak pergi. Tak ada kambing bakar, malas nak pergi. Orang ngajak kadang tanya, apa menu? Apa menu rumah terbuka? Nak tengok menu dulu, nak buat tapisan dulu. Jadi tuan-tuan, memenuhilah jemputan, penuhilah jemputan. Yang masih lagi belum sempurna puasa 6, bermujahadahlah tuan-tuan, untuk selesaikan puasa 6 sebelum tamatnya bulan Syawal ini tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, itu antaranya muhasabah yang perlu kita nilai di pertengahan Syawal ini. Perbetulkan, buat penambahbaikan sekiranya ia tidak sempurna. Mudah-mudahan ia menjadikan diri kita ini istiqamah, sentiasa dalam keadaan rapat, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kurang, yang tak sempurna itu adalah atas kelemahan dan kekurangan ilmu yang ada pada diri saya. Sekali lagi saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua para penonton yang bersama dengan kita pada pagi ini. Terima kasih banyak yang bersama dengan program Mau'izah pada pagi ini. Tak dapat sedikit, dapat banyak pun tak apalah tuan-tuan. Sampaikan kepada sahabat-sahabat yang tidak berkesempatan untuk bersama dalam program kita pada pagi ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.